أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدق الله العظيم. Kita menyambung Bahrul Madhi jilid yang ke-15. Kita telah membaca tentang alamat-alamat kiamat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sambung pada muka surat yang ke-84. Betul ya? Dah habis 85 ya, kita dah habis. Baik, kita dah baca dahulu tentang fitnah wanita dan apa yang dikatakan fitnah wanita itu. Baik, kita baca yang di bawah sekali. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, wa kana fima qala ala yamna'na anna rajulan haibatun nas ay yaqula bihaqqin idza 'alimahu. Dan adalah pada barang yang disabdakannya, beringat-ingatlah, tiada ditegah akan seorang laki-laki oleh hebat orang-orang bahawa berkata dengan yang hak jika ia mengetahui akan dia. Apa maksud tuan-tuan? Nabi kata ala la yamna'anna rajulan haibatun nas. Jangan menghalang seseorang dari kamu disebabkan hebat seseorang manusia jika kamu nak bercakap sesuatu yang benar ataupun sesuatu yang kamu tahu. Kita sekarang nak bercakap pada seseorang, nak tegur, nak nasihat. Kata Nabi, jangan terhalang oleh kehebatan dia. Apa maksud kehebatannya? Kekayaannya, pangkatnya, kuasanya, darjat. Dengan sebab dia orang besar, kita tak wani tegur. Dengan sebab dia orang kaya, kita diam. Dengan sebab dia berjawatan, kita kunci mulut. Maka Nabi tak bagi buat macam itu. La yamna'anna rajulan. La yamna' itu maknanya jangan menghalang, jangan terhalang oleh kehebatan manusia kalau kita nak bercakap tentang sesuatu yang benar, tentang sesuatu yang kita tahu. Qala fabaka Abu Sa'id faqala qad wallahi ra'ayna asya'a fahibna. Kata rawi hadis, maka menangislah Abu Sa'id Al-Khudri yang membacakan hadis, lalu katanya, sesungguhnya demi Allah telah kami lihat beberapa perkara, maka takutlah kami mengkhabar dan kami memberi nasihat kepada orang-orang yang hebat-hebat tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi sebut pesan-pesan Nabi di akhir kehidupan Rasulullah. Di antara pesanan Nabinya ialah jangan menghalang, jangan terhalang daripada nak menasihatkan orang. Sama ada dia ada kuasa, dia pangkat besar, dia orang kaya, dia orang yang hebat, jangan terhalang, jangan terkunci mulut, jangan takut, jangan diam jika kita nak menegur, nak menasihat. Bila dengar Nabi baca kata macam itu, bila Abu Sa'id baca balik hadis ni, menangis Abu Sa'id. Abu Sa'id kata, demi Allah, berapa banyak orang sekarang ni yang diam, tidak berani bercakap, yang diam, tidak berani berkata-kata di hadapan manusia yang konon-kononnya hebat kerana pengaruh kuasa, pangkat dan harta tadi. Menangis tuan-tuan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Inilah penyakit yang berlaku di zaman akhir ini yang kita sebut sebagai ulama bisu. Ulama bisu, yang jenis ulama tak berani bercakap. Sebab apa tak berani bercakap? Banyak-banyak masalah lah. Macam-macam masalah. Kita rujuk dalam Bahrul Madhi jilid 15 ni pada muka surat yang ke-232, yang mana ada kitab boleh buka. Baca satu hadis Nabi, satu hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kata Nabi, man sakanal badiyata jafa, wa man ittaba'a as-sayd ghafala, wa man ata abwab as-sultan iftan. Ya, dalam Bahrul Mazi jilid yang ke-15 muka surat 232, Nabi sebut dalam satu hadis sahih. Kata Nabi, man sakanal badiyah jafa. Siapa yang jenis tidak mau bercampur dengan orang, siapa yang tak erti bermasyarakat, siapa yang tidak mau bermasyarakat, siapa yang tidak mau bercampur dengan orang, maka orang ni kata Nabi jafa. Jafa ni apa? Akan jadi kurang ajar, akan jadi biadab, akan jadi kasar perangai. Tak tahu masuk majlis, tak erti berjumpa dengan orang, tak erti melayan orang, tak erti dan tak erti dan tak erti lah. Pasal apa? Sebab kata Nabi al-badiyah. Badiyah dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita maknanya ialah orang yang duduk di darat. Bahasa darat, orang darat. Orang darat ni orang tak campur dengan orang. Orang darat ni ialah orang yang tak tahu nak bermasyarakat. Dalam istilah kita sekarang ni kita sebut kera sumbang. Kera sumbang, panggil ke masjid tak datang, semayang tak sampai, kuliah tak sampai, turi kendara tak sampai, jiran-jiran tak kenal, bercampur dengan orang ramai pun tidak, bergurau-gurau dengan orang pun tidak, bermesra-mesra dengan orang pun tidak. Orang jenis ni kata Nabi, lama-lama dia akan jadi kasar perangai. Bila dia masuk dalam satu majlis, dia akan jadi pelik. Orang tengok dia pun pelik, dia tengok orang pun pelik. Ini yang disebut sebagai jafa. Nak kenal jafa ni apa? Senang tuan-tuan. Jafa ni, kalau orang lain semua duduk bersila, dia seorang saja yang pergi lunjuk kaki. Tu nama jafa. Orang lain semua duduk bersila, dia pergi angkat kepala lutut dia. Jenis kalah judi duduk. Itu nama jafa. Jafa ni apa? Orang duduk, dia berbual sambil berdiri. Itu tanda orang jafa. Kita duduk, dia berbual tu sambil berdiri. Sepatutnya bila kita bercakap dengan orang duduk, kita kena duduk. Dia ada orang duduk, dia berdiri sambil cekak pinggang. Jadi ke malam ni, jadi apa? Kita tengok macam tu dia. Dia tengok macam tu. Kita tengok dia macam ni. Jadi apa? Malam ni ada ke retro cerita combat 12.5? Itu tanda-tanda orang jafa. Orang yang seorang duduk, seorang berdiri. Dalam adat Islam, kalau seorang duduk, kena duduk. Kalau seorang berdiri, dua-dua kena berdiri. Ini adab. Tapi bila tuan-tuan tak erti adab, punca tak erti adab ni pasal tak campur dengan orang. Si kenduri kahwin ke, kenduri doa selamat, orang tak bagi makan, dia makan tak? Doa tak ada habis, dia makan tak? Tak ada orang balik, dia balik dulu. Tak masuk dalam rumah, tak panggil kenduri pun dia sampai. Ini jafa. Jenis tak campur, tak bermasyarakat, jenis tak erti adab, dipanggil badiah. Tuan-tuan lepas subuh 5 orang duduk di masjid, 5 orang duduk menyembah, baca Quran ke apa, sementara nak balik datang satu budak-budak jemput kita pergi rumah dia, untuk buat doa selamat. Ayah jemput pakcik-pakcik tu, imam 5 orang ni mai ke rumah ada doa selamat. Imam kata, kenapa ayah kamu tak jemput? Ayah hidang makan. Kalau dia jemput, siapa nak hidang? Jomlah pergi. Kita pun start motor pergi. Elok keluar je pintu pagar, datang satu hamba Allah naik motor juga. Mana tu imam? Ruri, hamba Allah ni jemput di hujung sana. Rezeki saya. Siapa jemput dia? Dia boleh kata rezeki saya. Dia pula pederah naik motor, potong tu imam dia dulu sampai tu. Sampai di rumah orang kenduri tu, dia naik atas dulu. Tak apa, dia pun main lah. Tak mana nak angkat nasi ni. Dia buat kelang kabut. Pergi ke dapur angkat nasi tu, cengang-cengang orang tu orang. Siapa pula ni? Dia pergi angkat jam, dia pergi ambil tisu lah, apalah. Kalau ikut hukum, orang ini dijemput pergi kenduri tanpa izin. Maka tuan imam ke siapa 5 orang tadi ni, sebelum masuk dalam rumah, bagi tahu kepada tuan rumah. Bagi tahu pada tuan rumah, Tuan Haji, kami dijemput 5 orang. Nuhak dalam rumah, nuhak tengah duk hidang tu kami tak kena jemput tu. Dia jumpa tengah jalan, dia ikut. Jadi saya minta izin lah untuk masukkan dia sekali dalam jamuan. Tuan yang dijemput tadi mesti minta izin pada tuan rumah untuk dapat kebenaran membenarkan dia masuk. Kalau tuan rumah kata, silakan, saya tak kisah, kebetulan nama saya pun Aiman, silakan tak apa. Tapi kalau tuan rumah tu kata, oi tak boleh, saya tak izinkan,
Maka wajib yang seorang yang tak diundang tadi, sila beratur keluar. Sila beredar keluar. Tetapi syarat menetapkan, tuan rumah yang nak membenarkan orang tak diizin masuk tadi masuk, hendaklah dia selamat daripada perangai Jafar. Kalau dia pakaian kotor, kalau dia tak erti adab majlis, kalau dia merosakkan majlis, kalau dia merosakkan makanan, kalau dia makan tak beradab, maka jangan diberi dia masuk, suruh dia balik. Berhak atas tuan rumah. Sebab dia Jafar. Yang 5 orang ni semua tak merokok, dia seorang je merokok. Minta maaf tak payah rokok ni. Duduk buang. Pula dalam gelas. Gelas tu kopal ke klorok ke apa ni. Dia habu rokok ya. Isteri kawan tu tengoklah, habislah aku punya gelas jawan. Ini dipanggil sebagai Jafar. Pasal apa Jafar jadi macam ni? Kerana tak pernah campur dengan orang, tak nak belajar tentang ilmu sosial, ilmu kemasyarakatan. Yang kedua nak kata Nabi, wa man ittaba'as sayd ghafalah. Siapa-siapa yang suka mengusir perburuan, siapa-siapa yang suka berburu, kata Nabi, orang ni jadi lalai, ghafalah. Tabiat suka berburu, bukan tak bagus, bagus. Tapi tabiat ni kalau tak dijaga betul-betul, nanti dia jadi lalai. Duk denak burung. Buh burung, 2 ekor burung, buh dalam 2 tangkar, duk tengah-tengah padang. Duk pikat burung. Dia menyorok balik belukah. Nunggu berjam-jam, nunggu. Dia tak sedar yang sebelah dia pun, ular duk nunggu dia juga. Kita menunggu je. Berjam-jam nunggu tu, baca Quran pun tidak, zikir pun tidak, semayang pun tidak, bagi makan anak-anak pun tidak. Kerja berburu. Bukannya benci. Tapi Nabi kata, kalau tak jaga betul-betul, akan membawa kepada sifat ghafalah. Sifat cuan. Ya, makanan tak dapat, binatang tak dapat, perburuan tak dapat. Jadi buang masa ya. Lebih baik pergi ambil duit, pergi beli ikan di market. Besar mana mu ada. Tapi tak, dia sanggup berjam-jam, kadang berhari-hari, anak tak bagi makan. Isteri tak kisahkan, apa pun dia tak kisah, yang dia kisah minat ke ikan. Sedangkan ikan tu boleh dibeli di market, di pasar. Dengan jimat masa dan sebagainya. Sebab itu Nabi sebut di sini, orang yang suka berburu ni, akan jadi lalai daripada beribadat. Dan kata Nabi, waman atta abwab sultan iftan. Siapa-siapa yang mendatangi pintu-pintu pemerintah, maka dia akan difitnah. Bila dia yang exposekan diri dia untuk dilantik, dia menonjolkan dirinya supaya dipilih, dia yang berbaik-baik dengan pemerintah, nak dapat pangkat, jawatan dan harta, maka orang macam ni tidak akan boleh buat apa-apa kepada pihak penguasa. Nak tegur tak boleh, nak nasihat tak boleh, nak apa pun tak boleh. Yang bolehnya abang baca doa je. Ini yang kita duk baca sekarang ni, bab kita baca ni, bab ni lah. Bab yang pergi ketuk pintu rumah pemerintah ni. Apa jawatan bagilah, apa pangkat bagilah, apa pingat bagilah. Bila dah bagi semua, kunci mulut, zip. Bukan setakat zip aja, boh pedai ayam tu. Ayam ni yang banyak berlaku. Kalau dijemput tak apa. Kalau diundang tak apa. Kalau diminta silakan. Yang tak maunya waman ata. Ata ni maknanya pergi. Pi menonjol-nonjol, pi minta-minta, duk expo lah apa semualah. Akhirnya dia takkan boleh buat apa-apa. Kereta dia orang bagi, rumah dia orang bagi, duit ringgit dia, gaji dia orang bagi. Akhirnya bila dia nasihat, dia bimbang, hilang kenderaan, hilang harta, hilang pangkat, hilang nama. Daripada hilang, baik dia diam. Dia takkan hilang benda-benda tadi. Yang inilah yang disebut oleh Nabi SAW dan dihuraikan kita pada malam ini. Mendiamkan perkara-perkara yang hak tak kala diketahui akan dia. Baik, sesungguhnya ini satu perkara yang dikhabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam sepotong hadis masalah 122 tadi, telah banyak berlaku. Bila seseorang mengetahui akan hal saudaranya atau kerabatnya atau orang kenalannya berbuat barang yang menyalahi hukum syarak, tidaklah ia peduli, tidaklah ia memberitahu akan haram dan memberi nasihat kepadanya, kerana takut ia akan marah orang itu, atau takut kena lucahnya. Kena lucah ni kena makilah. Atau takut dengkinya, atau tuduh dengkinya, atau khianat kepadanya, dan tiada suka dan kasih kepadanya, maka dibiarkannya sahaja, tidak diperdulikan. Inilah peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman.
Tak berani tegur sebab apa? Oi, anak ni lah yang duk hantar duit bulan-bulan. Biarlah bapaknya pun tak semayang je, kata dia. Aja, apa-apa ajalah. Ya ke tak semayang ni aja, tuan-tuan? Bukannya apa pun bapaknya, bukannya tak dadah pun, tak semayang je. Biarlah, kata dia. Tak semayang saja. Tak semayang ni Allah angkat, Allah jemput Nabi Muhammad untuk terima perintah solat. Bila sampai pada manusia boleh kata tak semayang aja. Jiran saya tu baik ustaz, mengatur orang tidak, mengumpat orang pun tidak, mencuri pun tidak. Baik ustaz, semayang pun tidak. Baik, no ustaz. Dia faham apa yang tidak ni baiklah tu. Dia anggap cuma tak semayang aja ustaz. Silap situ aja. Tak semayang bukan silap tuan-tuan. Itu perkara paling besar. Menantu tak semayang, anak tak semayang, kita kena tegur. Nak tegur macam mana ustaz? Anak tu besar pada saya. Nak tegur macam mana ustaz? Menantu saya tu misai dia tutup mulut supaya tak nampak mulut ustaz. Saya takut misai dia nipis sikit pada bumerang. Kalau dia biar sikit ustaz memeram kalau ustaz, saya tak berani. Ini yang dia kata tadi, la yamna'anna rajulun. Jangan kamu menghalang menasihat orang, menegur orang dengan sebab kehebatan. Saya ada buat ceramah kursus mayang, lenek solat pada satu badan uniform anggota keselamatan peringkat negeri Perak. Habis soal jawab, habis mengajar-mengajar, buka soal jawab. Ada soalan? Tuan, satu anggota bapa. Saya nak tanya sikit tuan, persoalan tuan. Ya, silakan. Kami kena kawat, kadang-kadang pukul 5.30 kami dah siap. Pukul 6 pagi kami dah berkumpul di padang kawat. Soalan saya tuan, kami tak boleh sembahyang subuh. Apa hukum tuan? Hukum berdosa. Macam mana nak sembahyang? Kami dah pakai baju, dah pakai kasut semua, dah padang kawat semua dah ready dah. Kenapa nyawai sangat pukul 6 pagi bukan nampak lagi dia kata? Sebab kami nak tugas pukul 6.30 pagi dah nak pergi tugas dah, nak pergi hantar sana, nak hantar sini, buat rokok dah dia kata. Macam mana cerita? Haram. Wajib semayang. Macam mana nak semayang? Kami kena tugas pukul 6 pagi. Saya kata semayang tu dah wujud 1400 yang lepas. 1400 tahun yang lepas. Kita punya anggota baru wujud 100 tahun. 100 tahun kenapa perlu buat undang-undang yang menidakkan solat? Mesti buat peraturan, semayang barulah kita buat peraturan kita. Jangan buat peraturan yang mengganggu tarikh solat dan masa solat. Sebab solat dah lama, 1400 tahun. Kita baru. Kenapa yang baru mesti mengalahkan yang lama? Undang-undang semayang sudah ada 1400 tahun yang lepas. Kita baru wujud 50 tahun. Kita baru hidup 40 tahun. Mestilah semayang dulu. Habis itu macam cadangan tuan, cadangan saya semayang lah. Mungkin kita boleh ambil air semayang siap-siap masa pakai baju. Ambil air semayang siap-siap, pakai stokin, pakai kasut. Kemudian kita pun kawat. Bila masuk waktu, suruh Tok Bilal bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian semayang subuh, pukul 6 subuh. Siapa jadi imam? Tu hak tukang bagi komand, bagi semayang. Jadi imam. Lagi hebat tuan-tuan. Orang pergi kerja pukul 6.30 tengok, oi dia produk kawat. Oi hebat ni. Itu baru betul. Boleh semayang pakai kasut boot, tak apa. Tak salah. Apa salah pula? Pakai kasut kayu pun sah. Cuma kita saja ya yang semayang buka kasut. Mereka semayang tengah padang pasir, mereka semayang tengah jalan ke, pakailah kasut. Selagi tidak ada najis pada kasut. Ambil siap-siap air semayang, pakai serulum kasut, sok semayang. Semayang senang, yang bagi susah kita. Habis itu tuan, macam mana sekarang kalau orang tak nak buat? Berdosa. Pegawai berdosa, hak lain pun berdosa juga. Pegawai-pegawai tengok saya. Dia tengok saya. Tak mana dia jemput ni. Yang ni lah dia kata, jangan hanya kerana hebat manusia kita takut. Besok di hari kiamat, mereka ni akan ditanya oleh Allah. Kenapa tak semayang? Kami berkawat. Takkan tak ada orang yang menegur kamu berkawat pun kena semayang? Tak ada pun. Hari itu ustaz mana atau main mengajar pun, dia pun tak cerita. Tak pasal saya kena tu. Baik saya cerita. Itulah kali terakhir saya buat klinik solat. Betul dia pun tak panggil dah. Ini yang kita kena ubah. Ya, kena cakap. Jangan takut bercakap. Pasal ini
letaknya ketakwaan kita pada Allah yang hanya kita takut kepada Allah, bukan kita takut pada manusia. Tengah orang dia takut nak tegur isterinya, tak berani, diam, tak kata apa. Isteri tak buat pun tak kata apa, isteri buat pun tak kata apa, takut kena tidur di luar. Ada orang jenis tu. Jadi tuan-tuan, macam-macam jenis manusia ni. Yang takut kepada anak menantu kerana takut anak tak balik. Yang takut anak lari daripada rumah, diam, tak kata apa. Bila takut pada manusia, banyaklah. Dengan peniaga pun takut. Sayyidina Umar dah kata dah. Bila orang tanya pada Sayyidina Umar, tuan, di pasar harga daging naik. Apa jawab Sayyidina Umar? Tangguhkan pembelian. Ditanya pada Umar, tuan, harga daging di pasar sedang naik, sudah naik. Apa nak buat kami? Tangguhkan pembelian. Itu yang dibuat oleh Sayyidina Umar. Peniaga daging nak duit, dia bukan nak daging. Kita ada duit yang dia nak, jadi gunakanlah duit tu. Barulah harga turun. Masalah kita sekarang, harga naik. Naiklah macam mana pun beli juga. Roti canai naik RM1. Pergi ke kedai RM1 roti canai. Harga baru. Wah, sudah naik mama. Yalah, tepung sudah naik cik. Minyak pun sudah dapat RM1 saja, tak ada mahal. Tak ada mahal punya. Wah, RM1 sikit dah rantai lah. 2 keping. Dalam duduk komplain tu 2 keping juga. Cuba tak beli. RM1 tak? Okey, cancel. Kalau semua pelanggan dia cancel, agak-agak dia jadi apa? Dia turunlah balik. Masalah kita ni tak kata minyak masak tak ada, jumpa-jumpa beli satu bonek risau. 10 kedai dah pergi cari tak jumpa. Satu kedai jumpa. Ni dia banyak. Dia beli 10 paket tuan-tuan. Memang tak cukup lah. Masalah dia sebab kita tidak menggunakan kuasa yang kita ada. Kita takut nak gunakan kuasa tu. Takut mati. Takut mati. Minyak masak tak ada, tak apa. Bakar. Buat ikan bakar. Larat nak pakai ikan bakar je ustaz. Kukus. Larat kukus je ustaz. Rebus. Banyak pilihan. Macam orang salin rebus ustaz. Makan mentah. Selesai masalah. Tak mati tuan-tuan dengan tak ada minyak. Tapi masalah kita sekarang takut untuk cakap. Bila takut untuk cakap, diam. Tak kata apa. Orang buat tokong depan rumah kita pun tak kata apa. Padahal bukan tanah mereka, bukan tanah siapa. Nah, tanah ni dia orang ni buat. Kita takut nak tegur. Nak tegur boleh. Aneh. Ini ada apa jenis buat tokong-tokong apa. Semalam juga ini Sami sudah mimpi. Ini dewa, ini tempat sudah jadi tokong semayang punya tempat. Semalam juga itu Sami sudah mimpi punya. Oh itu macam tak. Buat. Tak apa. Buat saya tak marah buat. Besok tuan-tuan buang malam tu. Bacak tu buang lah. Bila dia main dah buat simen, buat bata pula. Nak buat bina sikit. Dia mesti tanya. Semalam kita sudah bacak ini tiang. Sudah mana pergi haji. Semalam juga saya ada mimpi. Dia suruh buang balik. Kan sudah masalah. Kemarin hang mimpi dia suruh buat. Malam tadi saya sudah mimpi. Dia sudah mimpi. Suruh buang di tempat. Itu je cara dia. Tuan-tuan berani cakap. Masalah kita ni diam. Tak mau cakap diam. Daripada 3 batang tiang, akhirnya naik kuda. Apa boleh buat? Beratus-ratus mengalahkan masjid dan surau dah jumlah dan banyaknya. Baik, kemudian. Ataupun katanya tetapi. Jikalau sesungguhnya seseorang mengetahui saudara atau orang-orang kenalannya berbuat barang yang menyalahi hukum syarak, cukup berani dan cukup suka menerangkan yang benar, berkhabarlah ia dan memberilah nasihat, bercakap kepadanya yang hak. Dan orang yang diberi nasihat itu pula bolehlah mengambil iktibar. Yang tu yang disuruh cakap. Kurang-kurangnya lepas kita beban kita, lepas tanggungjawab kita di hari kiamat. Memanglah nak cakap ni susah. Susah Ustaz. Saya tak tahu Ustaz, luah mati mak, telan mati bapak Ustaz. Cakap pun payah, tak cakap pun payah. Siapa suruh luah? Siapa suruh telan? Yang Nabi suruh cakap. Cakap lah. Tak takut dia terasa. Biar dia terasa. Janji Allah tak terasa. Takut dia marah Ustaz. Biar dia marah. Janji Allah tak marah pada kita.
Inilah yang mencabar iman kita, yang disebut sebagai qaulun ma'ruf, bercakap yang baik-baik, yang disebut oleh Allah dalam Quran, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Inilah dia, menyuruh orang buat baik, menyuruh orang buat munkar, menyuruh melarang orang buat munkar. Yang inilah yang susah. Menyuruh orang buat baik senang, melarang orang buat munkar itu yang tak berani. Kita tengoklah sekarang ni yang duk bising dalam paper sekarang ni, seorang penyanyi laki-laki menyanyi sampai buang baju. Dia buang baju, dia buang singlet, dia buang t-shirt, dia buang singlet, tinggal Superman dia. Dia teringin nak jadi Superman ke mak? Heboh mata, kena gam lah, kena buat kerja apa kebajikan 6 bulan masyarakat. 6 bulan. Padahal dia laki-laki, dedah baju tak apa. Mampu pilih dia dedah apa-apa, jangan aurat sudah. Takat tak pakai baju tak apa, tuan-tuan pergi siram pokok-pokok kan pakai baju pun. Laki-laki tak apa, yang salahnya, yang panya perempuan. Laki-laki buka baju tak apa, yang panya perempuan. Faham kan? Nampak tak? Yang laki-laki buka baju tak apa, yang panya perempuan. Sekarang ni perempuan buka baju dalam TV, kenapa tak ambil tindakan? Yang tu lagi besar. Pakai skirt, pakai baju dalam saja ni apa hal? Oh, yang tu tak apa Ustaz, dia menghayati watak. Kalau otak orang menghayati watak. Patutnya yang tu lah yang kena marah, sebab mendedahkan aurat. Yang laki-laki ni marahlah juga, tak ada adab. Tapi daripada segi hukum, dia buka baju tak apa. Bukannya aurat badan laki-laki, yang auratnya daripada pusat ke bawah. Cuma tak warok lah. Kalau malam ni saya mengajar tak pakai baju, tak apa. Pakai plekat saja, tak apa, tapi tak warok. Tuan-tuan pun tak mau ikut mengaji ke saya. Tapi kita sekarang ni yang halal kita tak apa perasan, yang haram kita tak apa perasan, yang halal tu yang kita ambil berat sangat. Yang perempuan penyanyi-penyanyi mendedahkan aurat lapar semua, yang tu lagi besar. Yang kena kita hapuskan pemakaian-pemakaian yang menjolok mata macam itu. Baik, sesungguhnya ada setengah-setengah orang apabila diberitahu, apabila dicakap yang benar kepadanya, dia menjadi marah. Ada tuan-tuan terasa ustaz sebut dalam kuliah, dia bangkit-bangkit, dia sapu punggung, dia belah. Tak main lah, tobat lahum tak main. Dia marah sungguh tuan-tuan. Sebab apa? Ustaz dia bukan mengajak, kata ke orang. Orang nak mengaji, dia mengata ke orang. Oh, dia marah, tak boleh cakap. Maka yang demikian itu, boleh orang yang mau bercakap hak itu tengok, telek. Kalau agak-agak nak marah, kalau agak-agak cakap ni dia akan marah, susah cakap. Ini yang dia suruh telek. Telek tu maknanya tengok, bukan tengok dalam mangkuk ni, bukan. Tak kita tuan tengok dalam mangkuk, bukan. Tengok. Orang ni agak-agak boleh terima tak marah? Boleh terima tak nasihat? Orang ni kalau aku cakap sekarang ni, boleh terima tak pandangan aku ni? Kalau tengok dia tak boleh terima pandangan, dia tak boleh terima nasihat kita, lebih baik duduk diam. Diam tu menyelamatkan kita. Diam tu menyelamatkan banyak benda. Sekiranya orang yang mau dicakapkan tadi patut mendengar apa-apa cakap yang hak, dan tidak jadi orang itu bertambah degil, melampau berbuat yang tiada hak itu, bolehlah dicakapkan kepadanya. Kalau kita tengok dia boleh terima nasihat, dia ni jenis open, dia ni jenis lapang dada, dia ni jenis okey, dia boleh terima, okey lah. Tapi kalau kita tengok dia ni, kalau aku cakap tak lagi ni, tengok mata pun dah merah, telinga pun dah merah, urat tengkuk ni pun dah cekang lah. Ni kalau aku cakap ni putih urat ni. Baik tak usah cakap. Bertambah-tambah degilnya, timbul banyak masalah. Tetapi jikalau bertambah-tambah degilnya dan jadi memberangsangkan dia kepada mengerjakan yang bukan hak itu, maka dibiarkanlah dia dengan dia dicakapkan yang hak, daripada bercakap yang hak itu lebih afdal. Diamkan saja. Kalau jenis dia tak boleh kata apa lah Ustaz, jenis panas baran Ustaz. Ya, kalau saya kata tak lagi, dia bunuh diri pula Ustaz, tak payahlah. Kalau itu diam sudah. Yang ni kena tengok. Sebab kadang-kadang kita ni tak tengok bila nak cakap. Sebab itu orang yang cerdik ialah orang yang mengkaji, meneliti dengan siapa yang dia cakap. Itu orang cerdik. Kalau kita cakap dengan harimau,
Kita buat kasar juga macam rimau juga. Gaduh lah. Tengok orang tu. Masa bila sesuai nak cakap. Masa bila sesuai nak beri nasihat. Dan bagaimana cara nak memberi nasihat kepada dia. Ada cara. Sebab tu tuan-tuan kena belajar mantik. Tuan-tuan kena belajar balarah. Bila kita belajar mantik dan balarah, kita boleh kontrol orang. Kita boleh handle orang. Kita boleh kawal dia. Kita boleh asuh dia. Tapi bila tuan-tuan ni tidak ada cara pendekatan, memang kita terus marah dia. Memanglah dia terasa. Satu orang tengah azan. Bila azan orang tepuk bau dia. Oi, baru pukul 3.30. Hang azan asal apa? Bodoh. Satu kampung dengar sebab tak tutup mikrofon. Dia azan asar pukul 3.30. Dia tersilap tengok jam ke apa ke. Kau semangat sangat baru dapat jawatan Bilal kan? Dia excited sangat kot. Dia pergi 3.30 azan. Orang pakat terpuan main ke surau. Pengurusi main tepuk bau dia. Tengoklah jam tu betul baru berapa. Mana dah lagi? Bodoh ni. Mikrofon tak katuk. Sampai sekarang tak datang lah tuan-tuan surau. Sebab cara menasihat, cara tegur tak betul. Kalau kita jumpa orang yang apa nama bang silap, bukan macam itu cara nak menasihat dia. Orang nak bang silap, mikrofon dah satu kampung dengar, dia kena buat hayya 'alas solat. Halo, testing 1 2 3, testing 1 2 3. Jadi orang pun tak perasan, oh depa test. Depa test speaker baru kot. Inilah cara dia. Jadi orang kampung pun tak perasan, dia pun tak malu. Cubaan 1 2 3, cubaan 1 2 3. Hayya 'alas solat, hayya 'alas solat. Okey, clear. Clear tu imam lah, clear. Okey. Dah lah. Itulah cara dia. Ni tak ada cara apa langsung. Main nak marah saja. Alternatif tak ada, pilihan tak ada, cara hikmah tak ada. Sedangkan Allah sebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara yang penuh dengan kebijaksanaan. Hikmah ni maknanya bijaksana. Bukan hikmah ni maknanya slow-slow. Orang kita faham kamu ni dakwah tak adanya hikmah. Cuba cakap tu slow-slow. Kalau saya hikmah slow, tidur oleh tuan-tuan. Tidurlah. Kita kalau nak menasihati orang, hendaklah dengan perlahan-lahan ya. Agak-agak tak tahu haji pun tidur saja. Hikmah ni kebijaksanaan. Masa derat boleh derat, masa terang boleh terang, masa slow kena slow. Itulah hikmah. Macam orang tua nak lintas jalan. Orang tua nak lintas jalan, dia tak tengok kiri kanan dah, main lintas je. Kita duduk belakang dia. Masa tu hikmahnya ialah kena menjerit, makcik kereta. Oh betul. Kalau tuan-tuan hikmah tu slow, makcik kereta. Depan dia mati. Habis tuan-tuan. Itulah makna hikmah. Hikmah ni kalau baru-baru mari dah turun nak balon tuan-tuan, tak datang dah lah. Dia jemput ustaz untuk nyampaikan ceramah dia, balon daripada A sampai Z. Asal kampung balon seliber-liber, memang balon saja. Ya, dia kena tu pelan-pelan bagi orang faham. Macam tuan-tuan ni dah 3-4 tahun dah saya mengajar sini, bolehlah balon, dah faham. Ini baru first time datang, terus nak balon. Habislah orang lari, jemaah tak suka. Ustaz ni apa ni balon orang ni? Kami ni dah datang ni dah baik dah. Udahlah kami tak mandi tadi, terus balik ofis terus datang. Takut tak sempat, dah datang kena balon pula. Kami jam nanti nak datang sini, dah datang nak balon pula. Dah lah kami belum makan balik ofis tadi, datang dah kena balon pula. Kami dah baik dah datang, ustaz marah pula. Kan tak betul tu. Dah dia pun datang, jemaah datang, pelajar datang, ajarlah betul-betul. Itu konsepnya. Baik, kemudian adapun yang diberi ingat akan kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tidak dicakapkan yang hak kerana takut tuduh dengki dan khianat. Ada orang yang tidak mau memberi nasihat, takut dituduh dengki. Aku bukan nak kata, tapi nak kata juga. Bakal tunang anak kamu tu buaya. Betul. Bukan kata pisau cukur lah. Segala cukur dia punya.
Alah, kamu tahu kamu tu dengki, anak aku nak tunang. Anak kamu sebaya dengan anak aku, walaupun tak ada siapa minang. Aku tahulah. Ada setengah orang bila cakap macam itu, dia tak berani cakap. Susah hatilah nak cakap. Nanti kalau saya cakap, dia kata saya dengki pula. Sedangkan kita tahu laki-laki tu memang tak elok. Memang tak elok pun. Macam mana saya nak cakap ustaz? Kalau saya cakap, sekali dia kata saya dengki. Sebab orang minang anak dia, tak minang anak saya. Tapi memang saya kenal budak tu jahat. Bisa cukup, memang duk kikih dia orang semua. Macam mana tu Haji tahu budak jantan tu jahat? Anak saya dia kikihnya ustaz. Itu masalahnya tuan-tuan. Jadi macam mana nak buat? Dalam hukum syarak, kalau orang minta nasihat, wajib beritahu. Kalau orang tak minta nasihat, cakap sambil lalu. Contohnya apa? Lepas sembahyang asar, datang pakcik tadi main sembahyang asar, menyembah, lepas sembahyang asar menyembah. Aku pukul 12 tengah hari tadi, ada orang datang minang anak aku. Kita pun tanya, orang mana? Orang seberang ni, kampung seberang ni. Oh, anak siapa? Anak Pak Mat Tempeh. Oh. Apa dia datang rumah kamu nak buat apa? Minang anak aku. Kamu kenal ke anak Pak Mat Tempeh ni dah tak? Kenapa? Yelah nak tanya pendapat kamu, bagus ke tidak tak tu? Sekarang dia tanya kita, bagus ke tidak budak itu? Maka tuan-tuan wajib bagi tahu budak tu bagus ataupun tidak. Kalau tuan-tuan tahu, kalau tuan-tuan tak tahu, saya tak kenal. Pak Mat Tempeh tu pun saya tak kenal. Yang saya kenal tempeh dia lah. Sebab dia tulis dekat stiker iaitu Pak Mat Tempeh. Tapi saya tak kenal. Saya tak mana kata apa Abang Mat. Saya tak mana kata apa. Sekali saya cakap lagi tak betul pula. Fitnah pula kan. Abang Mat pergi tanya sendirilah orang kampung seberang tu. Itu baru betul. Tapi kalau tuan-tuan tahu anak dia tu kaki jahat ke dadah ke apa, wajib beritahu. Kena beritahu. Tahu saya lah anak Pak Mat Tempeh ni seorang saja. Ya laki, ya lain semua perempuan. Hak laki ni yang saya dengar lah, dia ni memang kaki rempit satu, kaki perempuan satu, dan dia pun tak ada kaki yang saja satu. Jadi ceritalah lelok. Saya takut besok kalau nikah dengan anak haji, bukan kata anak haji je rosak, dengan Tuan Haji pun rosak sekali. Yang setahu saya lah dia ni banyak salah. Boleh cakap sebab dia minta. Tapi kalau dia tak minta, orang ni betul tak baik, kita nak bagi tahu macam mana? Sekali lalu ya. Ramai orang rumah tu Haji pukul 12 tengah hari tadi. Apa ramai-ramai 3 buah kereta tu? Demo datang minang anak saya. Siapa? Anak Pak Mat Tempeh kampung seberang. Oh. Tu kata isteri pun setuju. Anak pun suka. Bagilah kita orang tua-tua gitulah janji lepas. Kalau saya tak bagi cari orang lain lah. Itu yang dipanggil sebagai sepintas lalu. Sebab macam mana mereka dah suka bagilah. Apa dia kata? Tak apalah kalau Tuan Haji suka, tapi kalau saya cari hal lain lah, jenis sikit. Itu dipanggil sebagai sepintas lalu. Jangan tuan-tuan tak cakap. Sebab kalau jadi tak elok pada anak dia, 2 tahun lepas menikah, dia tepuk dahi kat masjid. Aduh, anak aku tak tahu lah menantu jenis apa lah. Pukul habis anak aku. Habis dijualnya barang mahal. Motor-motor anak aku pun dijualnya. Teruk sungguh lah. Ni anak aku nak pinjam motor aku pula. Nak pergi sekolah tak ada motor. Esok dia jual pula motor aku pula tu. Tak bagi anak minta. Bagi takut menantu curi. Haru sungguh. Kita pun kata apa? Sebenarnya Abang Mat, saya tahu lama lah. Sebelum dia kahwin saya tahu dah dia tu memang penyangak pun. Tapi saya tak mau kata apa kan. Takut ya ni. Silap-silap lebam mata tuan-tuan. Awak tak beritahu dulu. Sebab tu tuan-tuan diam. Ya kalau dah beli, dah menikah, senyap. Macam kawan kita dah beli kereta. Senyap tu saya kata apa? Berapa kereta kamu ni? 95,000. Dalam hati kita kata ni dia kedai 70 lah. Macam mana 95? Tak usah kata apa-apa lah tuan-tuan. Tak usah kata apa. Tuan-tuan puji je kata dia. Allah. Macam bau ni. Tuan-tuan banyakkan bunyi. Dia suka. Padahal kita tahu harga kereta 70,000 je. Macam mana boleh pergi 95?
Tak, tapi kita nak buat macam mana? Dia dah buat loan semua, dah bayar, dah kereta pun dah pakai 2-3 bulan dah. Tuan-tuan hanya perlu puji dia aja. Oh, cantik. Ni sport ring ni pun susah cari je. Selalu dalam Lombok macam jumpa ni. Tuan-tuan memang kena puji dia. Tambah tuan-tuan kata, kereta ni memang orang cari Haji. Macam mana Haji dapat ni tak tahu lah. Memang orang cari jenis ni. Untung lah. Hang tu yang saya beli tu. Dia balik lapang tuan-tuan. Lapang aja. Ekor tak tunjuk pun lapang aja. Tapi kalau tuan-tuan kata kat dia, ni hak ni 95 ni. Ya Allah, dah hang kena lah mat. Kat kedai depan tu 70 dia letak mat, kalau tak kurang 60 mat. Makna hang rugi 40,000 mat. Aduh, kalau aku better you sell it lah mat dia tuan-tuan. Tuan-tuan, elok lepas cakap tu pula dia start enjin tak hidup pula. Dah lah kena komplain tadi rugi 30,000 start pula tak hidup, dia bakar orang kereta tuan-tuan. Tak pun dia balik rumah anak dia menangis, dia sepak orang anak dia. Paksa apa? Paksa tuan-tuan dah bagi tahu benda hak tak menyeronokkan dia. Sebab tu kalau dia dah beli susah kata apa. Tapi kalau dia baru bertunang, kalau dia baru tu hantar deposit, baru tempah bagi cagaran 2-3 boleh nasihat. Aku dengar kamu nak beli kereta baru. Ya kah? Ya, kereta apa tu? Kereta jenis tu? Jom kita pergi tengok. Anda bayar berapa? 200. Oh, terserah. Jom kita pergi ke depan. Nombor lagi cantik. Nombor lagi cantik. JR. Ni apa? Tak cantik. Hang JR kan? Ni tu nombor plat. Tahun lagi baru. Tinted lagi ada. Aircon lagi ada. Twitter pun ada. Hang nak ada Twitter? Oh, semua ada Twitter. Kalau dalam setakat baru bertunang, boleh cerita. Tapi kalau dah kahwin, dah beli, dah tukar nama dah, tak payah. Tuan-tuan pujilah saja. Tuan-tuan pujilah. Sebab tu berhati-hatilah kalau orang yang puji kereta tuan-tuan. Kadang-kadang mak dia lain tu. Lawa kereta ni memang cantik, puas hati lah hang beli ni. Sebenarnya adalah hati dia bodoh yang beli kereta. So maksud yang tersirat lah di sebalik yang dia puji tu. Tuan-tuan berhati-hatilah. Ya. Baik, Kemudian katanya, ataupun takut menjadi masam mukanya dan marah dengan agak-agak dan belum diketahui hal orang yang dikatakan kepadanya hak itu. Baik sabda Nabi, fakana fima qala innahu yunsabu likulli ghadirin liwa'u yaumal qiyamah biqadri ghadratihi. Maka adalah pada barang yang disebutkan oleh Nabi. Ingat-ingat, jaga-jaga bahawasanya didirikan bagi tiap-tiap orang yang belot dan menyalahi janji itu akan bendera tanda belotnya pada hari kiamat sepanjang belotnya di atas punggungnya di hari kiamat. Nabi kata siapa-siapa yang dapat amanah, siapa-siapa yang dapat jawatan, siapa-siapa yang mendapat pangkat, siapa-siapa yang mempunyai kuasa tiba-tiba belot mungkin pada amanah ataupun melakukan penyelewengan di hari kiamat, bila dia berjalan di padang mahsyar, malaikat meletakkan bendera sebagai tanda orang ini tidak amanah. Berjalanlah dia daripada kebangkitan kuburnya sampai ke padang mahsyar dengan keadaan bendera di punggungnya. Sebanyak mana dia membelot, sebanyak itulah tingginya bendera. Semakin banyak dia menyeleweng, semakin tinggilah benderanya di hari kiamat. Sebagai tanda orang ini adalah orang yang tidak amanah kepada jawatan. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada jawatan, syukur pada Allah. Sebab Allah pilih kita dapat jawatan. Dan kehendak daripada syukur itu ialah kena amanah. Tuan-tuan tak amanah saja, belok saja, siap di hari kiamat. Sebab tu juga, kalau tidak ada jawatan pun, alhamdulillah. Bersyukur pada Allah. Sebab Allah tak soal kita. Kan senang kalau tak ada jawatan. Sekadar main kuliah, balik-balik kuliah, tidur. Tapi orang ada jawatan susah. Aircon kena tutup, lampu kena padam, kipas kena tutup, pintu kena kunci, baru dia balik. Yang sekarang ni orang yang ada jawatan, dia balik-balik awal. Kadang terbalik. Orang yang berjawatan ni kena berkhidmat. Meja kena tarik, dia lah. Yang susun kapet, yang susun sejadah, dia lah. Yang kita perhati banyak sekarang ni, mana-mana tempat pun dia jadi AJK semua peluk tubuh.
Saya AJK. Apa yang saya nak buat kerja pula? Sedangkan AJK tu memang kena buat kerja. Dan kena faham sebab ada orang yang tak erti buat kerja, dia pegang jawatan. Dia lupa besok Allah soal dia. Berapa banyak AJK yang nak repair mikrofon pun tak tahu. Ni, nak main PA system pun tak. Sedangkan dia AJK, dia kena tahu. Kalau tuk siap tak ada, kalau apa tak ada, kalau bunyi humming ke apa, dia kena tahu. Ni dia tak tahu apa. Apa pun dia tak tahu. Salah tuan-tuan, AJK kena bertanggungjawab sebab itu amanah. Bila dia tengok satu masjid tak ada orang mai kuliah, dia kena cari jalan macam mana nak bagi orang mai kuliah. Kalau satu AJK 16 orang satu masjid, kalau isterinya datang dah 32. Kalau hak jenis 4 orang ada 2 isteri dah ada 36. Kalau depa datang masjid saja dah ada 36 orang, bawa anak seorang 4, duk ada dekat 100 orang. Tak perlulah orang lain dah untuk main. Anak beranak AJK saja kasih dah. Tapi yang realitinya apa? Ini yang kita bimbang tuan-tuan. Ni baru kita bercakap tentang AJK masjid, AJK surau. Belum lagi AJK KK yang besar-besar. Yang besar-besar tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan tengok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Manusia yang hebat imannya. Yang Nabi puji direct. Nabi ni jarang puji depan-depan. Kalau dia puji tu benar betul. Saya ulang balik. Nabi ni jarang puji depan-depan. Tapi kalau dia puji depan, memang betul lah dia puji. Di antara yang dia puji Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kata Rasulullah, kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh isi alam, berat lagi iman Abu Bakar. Depan-depan Abu Bakar dipuji. Menunjukkan bahawa boleh puji di hadapan jika pujian itu betul. Yang kedua, jika yang dipuji itu tidak jadi riak. Boleh puji. Abu Bakar bila Nabi puji macam itu, lagi tunduk dah. Kita kalau kena puji macam itu kak, tegak, jadi rapah kepala. Orang lain semua tunduk, kita aja tegak. Abu Bakar ni tuan-tuan, satu hari Nabi sebut, di syurga ni banyak pintu. Ada pintu yang suami adil, syurga panggil, pintu panggil daripada pintu keadilan suami. Kalau pintu ni pada manusia ni, wahai manusia yang baik, masuklah syurga melalui pintu aku. Tiba-tiba pintu sembahyang pun panggil, wahai manusia yang baik, masuklah syurga melalui pintu aku. Lepas pintu sembahyang pula, pintu sedekah pula panggil, wahai manusia yang baik, masuklah syurga melalui pintu aku. Lepas pintu sedekah, pintu jihad pula, wahai manusia yang baik, masuklah syurga melalui pintu aku. Lepas pintu jihad, pintu sedekah, pintu puasa pula, hai manusia yang baik, masuklah syurga melalui pintu aku. Abu Bakar kata, ya Allah, Rasulullah, ada orang yang masuk syurga macam itu, semua pintu syurga nak dia. Kata Rasulullah, kamulah orangnya. Subhanallah tuan-tuan, kamulah orangnya. Pintu syurga jemput Abu Bakar masuk dalam syurga melalui semua pintu. Agak-agak tuan-tuan pintu mana? Pintu puasa, no entry rumah. Macam mana? Tu bayar tuan-tuan. Pintu sedekah, no vacancy, dia tak tulis. Mana kita nak masuk ke mana? Abu Bakar ni semua pintu panggil. Dia suami yang adil walaupun dia ada 2 isteri. Subhanallah. Adil. Tadi ada satu orang menjumpa saya 2 isteri. Ustaz. Tapi tak jadi ustaz lah. Dia jadi apa ni, buat outbound punya apa ni, duduk masuk lautan, buat trekking. Mai minta saya, recommend saya nak dapat tanah di satu tempat nak buat camp, bina semangat. Saya kata saya bukan politician, nak minta saya punya recommend. Apa faedah saya? Dia minta. Saya tanya dekat dia, betul ke kita kahwin 2? Betul. Oi, senyap-senyap pun kahwin 2. Tak cakap banyak tuan-tuan, nikah 2. Bukan cakap banyak. Tak pernah saya dengar pun cerita dia nak nikah 2. Sebab tu orang yang tak cakap banyak, jaga-jaga tuan-tuan. Yang duk heboh nak nikah 2, mampu tak nikah. Dia cakap je, labun je mesin, tapi tak nikah. Yang nikah 2 ni senyap. Jaga-jagalah tuan-tuan. Makcik-makcik cuba tengok suami lu senyap. Cuba tanya dia, mana orang lain ke? Saya tengok dia ni tuan-tuan, tak cakap banyak. Isteri 2. Ya Allah.
Isteri yang buat apa? Isteri yang tahu buat apa? Belajar seorang, kerja seorang. Isteri nombor satu marah tak? Tak. Bulan-bulan marah lah, biasa. Lepas tu, tak lah, baiklah. Boleh tidur sekali lah, boleh makan sekali lah, duduk serumah sekali lah. Ui, bagus dah. Mana nak cari tu? Mana hang dapat ni baik semua ni? Alhamdulillah. Mak bapak dia mula-mula tak setuju lah. Lah setuju lah. Mak bapak isteri semua setuju. Sekarang no problem lah. Subhanallah. Hebat tuan-tuan. Tapi ingat amanah besar tu. Kalaulah dia kahwin dua tu dia adil, pintu syurga belah keadilan itu akan panggil dia. Mailah cik, mailah abang yang baik, mai masuk syurga melalui pintu kami. Bawa dua-dua isteri. Tapi kalau jahat, kalau tak adil, sengit bau. Bukan pintu syurga panggil dah, pintu lah. Mai, masuk sini. Yang tu lah kot. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nak sebut pada tuan-tuan tentang amanah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lepas sembahyang subuh, tiap-tiap hari Umar tengok Abu Bakar ni lepas subuh aja balik. Tapi tak balik ke rumah. Umar ni timbul heran, pergi ke mana hamba Allah? Lepas subuh hilang, jalan hujung kampung. Satu hari Umar ni tak puas hati, dia pergi siasat. Dia pergi cek, rupa-rupanya Umar Abu Bakar dimasuk dalam satu kampung. Pergi satu rumah buruk. Lama Saidina Umar tunggu di luar, nak tengok apa Abu Bakar buat. Abu Bakar balik, Umar masuk dalam rumah. Rumah ni dihuni oleh seorang perempuan yang buta, tua, bersama dengan cucu-cucunya yang masih kecil. Umar tanya makcik duduk dengan siapa? Dengan anak cucu makcik. Makcik buta, tak larat buat kerja dah. Itu macam mana makcik cari nafkah? Mana ada, Tuhan dah bagi. Ada lah. Tak ada lah. Atau mana mak bapak budak-budak ni? Mak bapaknya udah mati, anak menantu sila udah tak ada. Atau siapa yang datang pagi tadi? Oh dia tu, dia tiap-tiap pagi datang, nyapu rumah lah, nyapu sampah, buat cucur, buat roti, masak nasi. Lepas-lepas dia masak, dia balik lah. Tiap-tiap pagi dia datang makcik. Siapa dia makcik? Tak tahulah. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tiap-tiap pagi datang, masak makan, suap ke anak-anak kecil, tak bagi tahu. Makcik, saya lah Khalifah Abu Bakar. Jangan lupa ya, ingat betul muka saya. Ada tuan-tuan. Inilah yang kata ikhlas. Bersih daripada niat yang tak tahu niat apa. Sampai makcik tu yang tiap-tiap hari makan hasil tangan Abu Bakar, air tangan Abu Bakar, tak tahu dia itu Abu Bakar, Khalifah Rasulullah. Nak banding ikhlas dengan kita macam mana tuan-tuan? Kita bagi sejadah selai, tulis nama penuh sejadah. Baru bagi sejadah selai, tulis nama daripada atas sampai ke bawah. Ikhlas besar amat. Ikhlas apa tulis? Abu Bakar tak bagi cek besar papan. Malah Abu Bakar tidak panggil reporter untuk ambil gambar dia, menyuapkan budak-budak ni dalam rancangan bersamamu ni. Tak ada. Padahal Abu Bakar ni buat rancangan bersamamu lama lah, 1400 tahun dulu pula tuan-tuan. Tapi dia buat ikhlas sungguh-sungguh. Menung Saidina Umar. Umar kata, wahai Abu Bakar, kamu ni dah menyusahkan khalifah selepas kamu. Kalau kamu tak buat macam ni, senang kami. Takkan kami nak bersenang-senang. Kamu khalifah membuat macam ni. Kamu dah menyusahkan kami dah. Sampailah Abu Bakar ni mati tuan-tuan. Bila mati, Abu Bakar hanya meninggalkan 2 kenderaan yang mewah. Unta dan baral. Itulah kenderaan dia. Unta tekok, baral tekok dan 2 helai jubah. Mati Abu Bakar, 2 unta, 1 unta, 1 baral, 2 helai jubah. Kita kalau mati tuan-tuan, khalifah mati adalah kereta berbuah. Baju ni beralmari. Kereta ni bergaras-garas. Ada satu rumah orang kaya saya pergi, garas dia pun buah ekong. Kuda dia pun buah ekong, garas kereta dia pun buah ekong. Subhanallah, kaya sungguh. Garas kereta dia pasang ekong. Nak buat apa ni, kereta sejuk kan?
Dalam hati saya kata mungkin dia beli kat showroom dulu untuk aircon kereta tu. Dia tak biasa panas tu yang tu balik rumah pasang juga. Kayanya tuan-tuan. Baju macam mana tuan-tuan? Stokin macam mana? Ada orang yang stokin sekali pakai buang terus. Dia pun macam lampin pakai buang dia. Stokin pakai buang. Kayanya Abu Bakar 2 helai je jumpa. Bila mati dia, Siti Aisyah, anak Sayyidina Abu Bakar, isteri Rasulullah, bagikan harta pada Baitul Mal. 2 ekor bara dan unta dan 2 helai jubah. Bila Umar tahu, kata Umar, kamu dah menyusahkan khalifah selepas kamu. Tak berbajulah kami lepas ini. Ya Allah tuan-tuan, mana nak cari? Bila Abu Bakar maintain macam itu, Umar yang jadi khalifah nombor 2 pun macam itu juga. Pasal dah bos macam itu. Umar satu hari perut berbunyi pasal tak makan. Perut berbunyi, berkeroncong bahasa kita. Umar pegang perut dia. Wahai perut, sama ada kamu berbunyi atau kamu berhenti berbunyi, aku sekali-kali tidak akan kenyang sehinggalah rakyat aku kenyang. Kamu nak bunyi ke, kamu nak stop ke bunyi keroncong perut tu, bunyilah untuk kamu lah. Aku takkan kenyang selagi mana rakyat aku tidak kenyang. Sebab apa tuan-tuan? Yang kita duk baca sekarang, amanah. Sebab itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bila ditawarkan jawatan governor, jawatan khalifah, dia tolak. Sebab dia takut dia tidak boleh buat amanah di hari kiamat. Kena soal. Kata Abdullah bin Umar, dia ni orang paling layak. Dia tak minta jawatan pun orang bagi. Sebab dia layak. Tambah kalau dia minta, lagi orang bagi. Tapi dia minta pun tidak, orang offer pun dia tolak. Sebab dia takut bila dia pegang amanah, dia belot, dia lalai, dia cuai, akhirnya dia kena seksa. Dia tak mau. Kata Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, dia kata, biarlah aku mencari syurga dengan jalan yang lain daripada jalan memegang jawatan. Biarlah aku cari syurga dengan cara yang lain, bukan dengan cara pegang jawatan. Kita sekarang berebut nak jawatan. Berebut nak jawatan. Biru pun berebut. Bukan besar pun jawatan biru. Biru pinggan mangkuk. Berebutlah ya Allah. Subhanallah. Banyak kecil biru tu pun bergaduh. Perempuan-perempuan tak letak, tak ambil balik. Tak letak jawatan, tak ambil balik. Ingatlah tuan, amanah yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni bukan saja bagi. Allah akan hisab di hari kiamat. Pada sepotong hadis ini menunjukkan haram membelot dan menyalahi janji. Maka janganlah seseorang itu dibuat berjanji dengan orang, kemudian disalahi janji dengan dia. Dah janji nak kahwin, kahwin. Ini sampai Tok Siak dah mari, Tok Qadhi dah mari. Wali dah sampai, saksi dah ada, tak datang-datang pengantin. SMS pun tidak. Telefon pun tidak. Sampai ke petang naik tadi tunggu. Mana pengantin laki-laki tu lagi? Entahlah, telefon tak dapat-dapat. Ni macam mana ni? Saya buat lain lagi. Melarat nak tunggu. Kalau dia tak nak, cakap tak nak, saya boleh ambil. Slow dia cakap tu. Kalau tak nak, cakap dah. Saya boleh ambil kesian. Ni insan yang lemah ni. Saya kena tolong. Sebab tu cepat je tolong ni. Tuan-tuan, dosa menyalahi janji. Sebab tu kalau dah tunang, tunang. Kalau tak mau, cakap tak mau. Boleh dia cari orang lain. Dan bila dah berjanji, janganlah kahwin dengan orang lain. Melainkan putuskan dulu perjanjian. Ni tidak. Kita pergi Minang orang yang dah tunang. Berkahwin dengan orang yang bertunang sah, tapi haram. Anak pakcik dah bertunang? Ya. Dengan siapa? Oh, dengan Sidik Segaraga. Berapa hantarannya pakcik? 10,000. Wow. Saya offer 20,000. Wow. Dah. Sekarang pakcik terima saya 20,000 lebih daripada yang sana. Sekarang pakcik fikir nak 20 atau 10. Kalau pakcik tak cukup, saya tambah lagi. Okeylah, kira-kira jadilah. Nanti pakcik pandai-pandai lah cakap belah sana. Hukum dia sah perkahwinan itu. Tetapi haram sebab mungkir janji. Putuskan elok-elok. Minta maaf, pertunangan ini diputuskan. Sebab anak saya tak suka. Sebab apa tak suka? Tak tahulah. Tanyalah dia sendiri. Saya tak boleh paksa anak dara saya. Ini tidak.
Bagi tahu pun tidak, apa pun tidak. Masak dah siap, kemah dah pasang, tetamu dah hadir, jemputan dah sampai. Mak anda duduk tunggu lama. Tiba-tiba tak cakap. Tunggulah tuan-tuan. Apa akan jadi pada kita? Nabi kata, siapa buat jahat pada isteri orang, orang akan buat jahat pada isteri dia. Siapa yang buat jahat pada anak dara orang, orang akan buat jahat pada anak dara dia. Oh, kalau macam tu Ustaz, tak apa saya Ustaz, saya tak ada anak dara, Ustaz selamat. Jangan kata macam tu. Orang tak buat ke anak dara, masih hang tak ada anak dara, nanti anak hang kahwin yang lelaki-lelaki dapat cucu. Cucu hang perempuan juga. Tak apa, saya nak pakai dengan anak saya supaya dapat anak jantan semua. Murah ya mak. Mesti Allah balas punya. Sebab tu kita jangan morat isteri orang. Nanti orang kita, isteri kita orang morat, Allah balas. Jangan tu buat naya pada anak dara orang. Nanti kita ada dara, orang buat naya macam tu juga. Hati-hati tuan-tuan. Pernah berlaku pada seorang raja. Bila dia dengar hadis tu, dia panggil inang. Inang akan membawa puteri petak keliling kampung, keliling desa dan bandar. Kalau ada orang nak pegang, kalau ada orang nak sentuh, jangan larang, biarkan. Maka inang dia bawa lah puteri raja ni berjalan, masuk market, keluar supermarket. Masuk pasar raya, keluar pasar raya Giant, jalan semua. Sampailah nak balik ke istana, tak siapa pegang puteri raja ni, mengorak pun tidak, sentuh pun tidak. Melainkan depan pintu istana. Datang seorang lelaki-lelaki, terlepak anak dia, cium anak dia. Anak dia terkejut, inang pun terkejut. Lepas cium, lari. Dia masuk jumpa dengan raja. Raja tanya, wahai inang, ada apa-apa jadi pada anak saya sepanjang perjalanan kamu? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Adapun anak tuanku pasti bawa satu negeri dan kota. Tiada siapa yang mengacaunya, melainkan depan istana raja tuanku. Apa dia buat? Datang seorang lelaki-lelaki, cium anak tuanku. Kata raja tu, betul, dulu aku pernah cium anak orang. Dia nak tengok hadis ni betul tak betul. Jadi sungguh tuan-tuan. Sebab tu kita jaga-jaga. Kita mungkir janji dengan orang, orang juga akan mungkir janji pada kita. Maka janganlah seseorang itu dibuat berjanji dengan orang, kemudian disalahi janji. Maka yang demikian itu berdosa dan dijadikan di hari kiamat. Siapa-siapa yang memegang janji, yang memegang amanah, belot, menyalahi janji, akan ada satu tanda yang masyhur akan dirinya. Akan orang yang belot dan menyalahi janji, iaitu dipacakkan bendera di pungkoknya. Dalam bahasa tuan-tuan, punggunglah. Atas kadar besar patut sebanyak mana belot orang yang menyalahi dan berbohongnya itu. Kalau dah menghadap Allah dengan keadaan bendera di punggung, agak-agaklah tuan-tuan, nak sampai ke mana kita. Kalau dah menghadap Tuhan pun, muka mengheret tanah, hancur muka ni, mengheret tanah, ke mana haluan kita. Kalau dah berjalan, bahu sengit sebelah, ke mana tujuan kita? Tahu dah. Kalau berjalan ni, malaikat masukkan rantai daripada mulut, keluar melalui punggung, dilontar di padang mahsyar. Tahu dah keputusannya di mana. Macam kita lah periksa, tahu dah fail tak fail. Soalan pun tak dijawab, nak lulu apa? Agak-agak lulu tak kamu buat seniman. Tak tahu lama, tapi semua soalan saya tak jawab. Memang tak lulus lah. Sumpahlah kita pun tak tahulah kita di hari kiamat selamat tak selamat. Tak selamat, semayang pun tidak. Semayang nombor satu, imad. Imaduddin, tiang agama. Tak siang, nombor satu. Allah mula-mula tengok semayang. Imad tu maknanya tiang. Sebab tu ada seorang penyanyi Arab daripada dia imad. Sebab tu dia menyanyi keras, tiang duduk dia. Nombor satu ialah tiang. Nombor satu punya soalan tiang. Apa dia tiangnya? Solat. Kalau Allah tengok solat, kenapa tuan-tuan tak tengok solat sebagai nombor satu? Allah di hari kiamat tengok semayang nombor satu. Tuan-tuan, kita di dunia ni, kenapa tak tengok semayang sebagai nombor satu? Pilih menantu, tengoklah semayangnya. Allah tengok semayang, kita tak tengok macam apa. Kita duk intai dekat Nakor tu, kereta apa dia pakai. Allah tak suruh intai kereta. Kereta boleh disewa. Semayang tak boleh sewa.
Kaya macam mana pun tak boleh sewa semayang. Ni tolong semayang untuk saya. Malam begitu. Tak boleh. Cuba pilih menantu yang semayang. Baiklah anak kita. Baik anak ni semayang pun tidak, kejap buat kejap tak buat. Macam biskut je. Cuba pilih isteri semayang. Baiklah rumah tangga. Pilih suami semayang. Baiklah, bahagialah. Nombor 1 semayang. Suami saya pun semayang macam hara ya. Pak saya tak semayang. Khusyuk tak ada. Peraturan semayang tak ada. Main-main semayang. Zikir wirid tak ada. Semayang pula ringkas-ringkas 2 minit setengah. Semayang tu bukan semayang, tu nak lepas batuk. Semayang yang betul-betul. Kalau tuan-tuan di sini nak ambil pekerja, di kerja kilang tempat tuan-tuan jadi bos, pilih yang semayang. Habis itu Ustaz, kalau saya ambil pekerja India, dia bukan Islam. Takkan tanya dia semayang semua orang. Memang dia tak semayang lah. Kalau gitu pilih dia hak semua tokong dia, api-apilah hak jenis baik. Ni tokong dia pun tak nak pergi. Contohnya gitulah. Berapa ramai yang kita pergi tanya semayang dulu. Yang kita tanya lulusan apa ya? Yang mula yang itu. Sedangkan Nabi mula-mula tengok yang semayang. Allah mula-mula tengok semayang. Tuan-tuan nak beli mi, nak makan mi Bandung, mi kari, mi sup. Cuba tengok tuan yang menyediakan mi itu. Semayang tak? Asal itu semayang. Tengok orang semayang, tak nak dia semayang, tetapi beli. Siapa? Tambah yang bancuh mi itu pula, kompom tak semayang. Beli buat apa? Tu yang jadi mi darah lah, mi zamsu lah sekarang, macam-macam jenis mi. Sebab kita tak nak tengok dia semayang ataupun tidak. Sebab kita beli barang pasal malam ke pasal apa, tengok dia semayang ataupun tidak. Pilih yang paling awal sekali ialah solat. Selamat. Kepentingan solat. Nak bekerja, boleh semayang tak di tempat kerja? Kalau boleh, bekerja. Tak boleh, tak boleh. Nak kenduri kahwin, cuba cari waktu yang tidak kait dengan waktu solat. Kan bagus. Kenapa nak buat kenduri kahwin mengaitkan waktu solat? Perlu apa? Mesti kahwin, mesti jamuan pukul 12 sampai pukul 4 petang. Tuhur di mana? Catering. Budak-budak nak semayang di mana caterernya? Pengantin nak semayang di mana? Kalau bersanding pukul 1:30. Bedak dah pakai, kincu dah tempek, atas kepala dah ada tu. Ada gedik-gedik tu. Di mana dia nak semayang? Bapak pengantin nak semayang lagu mana? Mak pengantin, nak semayang macam mana? Sekarang zuhur dah masuk. Cubalah cari waktu kenduri yang tidak ada waktu semayang. Bila? 9 pagi. Kan senang. Tulis besar-besar dalam kad. Jemputan ke majlis perkahwinan. Jam 9 pagi. Besar-besar. Takut orang datang pukul 12. Lalu dah habis. Pukul 9 pagi. Mana ada semayang? Duha je. Duha sunat. Kalau 9 pagi Ustaz, takkan nak jamu nasi. Siapa suruh jamu nasi? Bihun goreng, kari pak, cok kodok, jamu. Ada orang buat ke Ustaz? Kita lah buat. Bila kita buat, orang akan ikut. Senang ya. Pukul 12 katuk gerai. Pukul 1 relax. Pengantin boleh semayang. Mak bapak pengantin boleh semayang. Caterer pun boleh semayang. Tetamu pun boleh semayang. Tukang basuh pinggan boleh semayang. Semua boleh semayang. Serius Ustaz ya? Bukan betul juga. Betul sungguh Ustaz. Kita ubahlah. Orang Arab buat kenduri malam. Dia pun buat kenduri sekarang. Pukul 9 suku. Sebab isyak dah masuk. Dia pun semayang isyak. Dia pun makan malam. Sampai pukul 12 malam. Tak campur waktu semayang. Apa kata tuan-tuan pun buat kenduri kahwin waktu siang pukul 9 atau waktu malam jam 9. Tak ada siapa marah. Tak ada siapa yang tak suka. Malaikat pun suka. Allah pun suka. Senang. Buat kenduri dalam surau. Makanan di bawah buffet. Perempuan di sana. Lelaki di bawah. Panggil ustaz ceramah. Pukul 8 malam. Keluarga bahagia. Kan baik. Pengurusi masjid cakap 5 minit. Saya terima kasih kepada Tuan Haji Dolah, Tuan Sudi menggunakan surau ini untuk dijadikan kenduri kahwin anak laki-lakinya. Saya dengan ini memperkenalkan pengantin laki-laki. Sebelah saya yang samping inilah
saudara Ruslan bin Muhammad. Dia ni cikgu sekolah. Dan pasangannya yang pakai langsir yang pakai telekung yang kilat-kilat tu, namanya Rosna, juga cikgu. Dema ni perkenalan di sekolah. Orang suruh mengajar, dema bercinta. Jadi tuan-tuan berkenal-kenal. Apa? Jemput ustaz menyampaikan ceramah keluarga bahagia, ceramah perkahwinan. Habis pukul 9 sembahyang Isyak. Dijemput pada bapa pengantin untuk memberikan sepatah dua ucapan. Panggil bapa. Terima kasih kerana sudi datang ke majlis yang tak seberapanya ini. Jadi saya pun tak tahu nak kata apa lah. Jadi 4 harakat. Jadi saya pun tak tahu nak kata apa, sebab saya pun jarang main masjid ni kan. Saya ni waktu penuri baru nampak muka kan. Jemput makan. Kalau tuan-tuan nak lagi selamat, tuan-tuan tak nasi bungkus ya. Air mineral 1, nasi bungkus 1. Sila tuan-tuan ambil seorang 1 nak, jangan ambil 2 pun tak cukup, ambil seorang 1. Dah makan di rumah masing-masing. Pinggan tak payah basuh, duk siap pun tak teruk nak basuh susu meja semua. Sempoi tuan-tuan. Berapa belanja Tuan Haji semalam penuri? 700 je. Kaji mak kemah tak payah sewa, langsir tak pernah sewa, langsiang tak pernah sewa. Untungnya. Relax tuan-tuan. Ada ustaz pengantin tak ceria lah ustaz, tak ada ambil gambar-gambar. Ambil gambar di rumah. Pakai samping songkit di rumah. Pakai je Melayu pun ambil gambar atas katil. Nak kimono, siongsam pakai lah. Kadang-kadang malam pengantin tu dia buat baju saja 14 lek. Macam cerita tanggam je. Saya tengok cerita tanggam tu tahun 61. Dia tak keluar pakai baju lain, tak keluar pakai baju Mere Julia lagu dulu. Tak apa, ambillah gambar atas katil tu siapa marah. Adik ambil gambar perak jadi juru kamera, ambil lah. Suami nak dukung isteri, dukung lah. Isteri nak dukung suami, dukung lah. Tak apa. Senangnya, yang penting kita jaga semayang. Main bola, waktu yang tak ada semayang. Kan senang. Kenapa perlu main bola pukul 8.30 malam, Isyak tu ada, berapa ramai tak boleh semayang? Mainlah bola waktu tak ada semayang. Bila? 7.30 pagi, 8 pagi. Habis main pukul 10. Bukannya panas lagi. Dan jimat tidak payah pakai lampu. Sekarang ni stadium semua kosong. Stadium Selayang kosong, MBPJ kosong, Shah Alam kosong, Perak lagi kosong. Lu kalah saya. Orang tak main lah. Pasang lampu pun tak boleh balik modal. Pasang lampu limpah tak boleh balik modal. Ambil waktu yang lampu original daripada Allah. Nama lampu tu matahari. Main waktu pagi. Orang tak ada pun tak apa. Pasal jimat, lampu tak payah pakai elektrik. Semayang pun boleh. Jadi tuan-tuan, yang pentingnya ialah semayang. Apa sebab saya sebut semayang penting? Sebab kita dah berjanji. Apa janji kita dengan Allah Ta'ala? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bila tuan-tuan ucap saja kalimah itu, tuan-tuan telah menandatangani MOU dengan Allah. Bila Allah suruh solat, wajib solat. Itu perjanjian. Ma'ahadullah. Satu perjanjian kita dengan Allah. Baik, yang terakhir. Belot dan menyalahi janji imam yang am. Imam am ni maksudnya pemerintah. Bukan imam masjid. Kan? Imam am ni maknanya pemerintah. Apa nak dibuat? Adalah imam am itu ialah pemerintah am bagi satu-satu negeri. Maka apabila telah berjanji ia dengan rakyatnya, atau muslimin ataupun kafirin, sesuatu yang tidak boleh ia menyalahi janji dan membuat belok dan bohong. Bila dia dah janji, tak boleh dia bohong. Bila dia kata, tak boleh dia mengelak. Bila dia ucap, tidak boleh dia berbohong. Maka apabila membelot atau menyalahi janji, nescaya dia mengerjakan akan pekerjaan dosa yang ditanggung oleh batang lehernya. Sebanyak mana orang yang di bawah tanggungan dia. Semakin tinggi jawatan kita, semakin besar jawatan kita, semakin banyak orang yang di bawah tanggungan kita. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita berjanji, tiba-tiba tidak ditepati.
Kalau berjanji dengan seorang pun dah berdosa. Kalau berjanji dengan 26 juta, berjanji dengan berpuluh juta, maka apabila sampai di negeri akhirat, zahirlah beloknya dan menyalahi janjinya itu, dimasyhurkan dia di hadapan khalayak yang banyak dan dijadikan Allah Ta'ala tanda bohong dan menyalahi janjinya, akan tertegak satu bendera di punggungnya sebagaimana yang tersebut dalam satu hadis tadi. Ya, kita sekarang ni tuan-tuan tak tahulah. Naik lift orang tembak. Budak-budak pergi main di padang kanak-kanak kena culik. Menega kedai mas kena rompak. Duduk dalam rumah kunci pintu gerai pun orang pecah masuk. Orang rompak curi. Ya, duduk dalam bas kena rabah. Duduk di pejabat kena tebuk kedai. 9 rumah kedai kena tebuk. Derek dia masuk semua. Tu di mana tuan-tuan? Yang nak jadi amin sekarang. Maka macam-macam lah cadangan orang buat. Cadangan pertama, kita membanyakkan CCTV. Ini cadangan nombor 1. Kita yakin dengan pemasangan CCTV ini, ianya dapat menggalakkan orang supaya berjaga-jagalah. Dan mengelakkan orang daripada membuat jenayah. Kerana panjang kerana kita yakin dengan CCTV ini dia iya ke? Manusia sekarang ni yakin dengan Allah ke yakin dengan CCTV? Itu maknanya masalah krisis keyakinan dengan Allah. CCTV merakam orang yang bawa beg Nurin. Tapi sekarang tak tahu siapa. Tangkap orang sana, rilis. Tangkap orang sini, rilis. Tak selesai juga masalah. Yang kita kena bentuk sekarang ialah CCTV dalam setiap diri manusia. Inilah yang kena dibentuk. CCTV yang berada di dinding itu dia statik. Kadang-kadang dia rosak. Kadang-kadang wayar dipotong. Kalau orang jahat lagi, dia ambil bunyi, dia tutup CCTV tu. Malah kadang-kadang CCTV itu digunakan untuk jahat. Pergi rakam orang mandi. Pergi rakam orang dalam hotel. Ya, Allah. Ada CCTV ni memang satu usaha yang bagus. Tetapi yang kita nak sekarang ini ialah melahirkan takwa. Takwa itulah CCTV yang betul. Mesti membanyakkan program ketakwaan. Biar tangan bila nak mencuri, tangan ini bila nak mencuri, hati berkata-kata, kalau aku mencuri, mampu aku kan? Potong tangan tu, tak jadilah. Bila dia nak mengintai sekodeng, berdosa aku mengintai ni kan. Allah ambil api bara api, Allah sumbat dalam mata. Tak paksa ya. Tengok perempuan ni bagus ni, kalau aku rogo pun boleh gagah juga ni. Nak mati kang nak sebat 100 kali tak patah je aku. Inilah dia yang dipanggil CCTV. Melahirkan ketakwaan itu. Nak melahirkan ketakwaan itu daripada dalaman. Satu. Yang keduanya daripada luaran. Luaran itu undang-undang. Undang-undang itu CCTV nombor 2. Dia tak wani rompak sebab takut tangan dia hilang. Dia tak wani rogo takut dia mati dipancung. Dia takkan berani berzina, takut dia sebat. Dia takkan jadi pelacur, takut dia direjam sampai mati. CCTV inilah yang disebut sebagai iman dan takwa. Bila iman dan takwa ni tuan-tuan bersarang dalam hati kita, insya-Allah, yang pertamanya daripada dalam hati, iman dan takwa. Yang keduanya ialah luaran. Benda inilah yang disebut oleh Imam Ghazali dan Imam Nawawi. Imam Nawawi kata, kalau kamu nak bagi baik umat kamu, ada 4 cara. Yang pertamanya, suruh mereka bertakwa. Banyakkan program takwa. Cuba kita buka TV sekarang. Apakah rancangan itu membawa kepada takwa untuk ditengok? Tuan-tuan tengok. Apa rancangan yang boleh menambahkan takwa? Apa program yang boleh menjadikan orang takut pada Allah? Tak tahu tuan-tuan. Tengah malam aja dah. Pukul 1 pagi. Bicara mufti. Siapa nak tengok? Mufti hak ceramah tu pun mengantuk. Kita nak dia pun mengantuk sekali. Takkan kita nak bangkit.
Ni yang tugas-tugas penerbit televisyen. Menapis rancangan-rancangan TV yang masuk dalam TV sebelum disiarkan pada masyarakat. TV yang mengajar bagaimana nak colek budak. TV yang mengajar bagaimana nak rompak bank. TV yang mengajar kepada kita bagaimana nak jadi jahat. TV yang mengajar kepada kita bagaimana nak jadi orang yang bunuh orang. TV. Tidak, orang tak tahu. TV yang mengajar bagaimana nak ambil barang pergi bunuh orang. Pasal tak ditapis rancangan-rancangan yang boleh membawa kepada takwa. Siaran, akhbar, media. Media menggambarkan yang jahat itu baik, yang baik itu jahat. Ini yang berlaku. Akhirnya manusia sudah jadi keliru. Dan bila jadi satu-satu benda musibah kepada kita, kita tidak kembali pada Allah. Sedangkan Allah kata takwa itu menolong kamu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kamu takwa pada Allah, Allah tolong kamu mencari jalan keluar. Dalam kes hilang orang ni, berapa banyak yang kembali pada Allah? Kita sakit pun tak kembali pada Allah. Tuan-tuan kalau sakit kepala, apa tuan-tuan buat dulu? Tuan-tuan sakit kepala, apa tuan-tuan buat? Maka ubat dulu. Berapa ramai yang tadah tangan? Ya Allah, sembuhkanlah sakit kepala ini, ya Allah, dengan berkat doamu, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Berapa ramai yang berdoa? Yang banyaknya apa? Sakit kepala ngap pelat. Bismillah pun tak sebut, pam tak sebut, ngap. Tak lega 2 hari. Apa dia buat? Jumpa klinik. Apa dia buat? Jumpa pakar. Pakar pun kata, makcik tak ada apa-apa, makcik sihat. Okey. Saya pun tak larang nak scan lah kepala makcik. Tengok tu makcik, tak ada sebab makcik sakit. Jumpa bomo pula. Bomo tak ada lain ni, ada orang sakit hati. Ada tak makcik gaduh dengan siapa-siapa baru ni? Adalah. Itulah orang dia. Tak lega-lega juga. Bila tak lega dah habis ikhtiar, baru jumpa Ustaz Zuhir. Tolonglah Ustaz baca Yasin. Mintalah pada Allah. Makcik dah habis ikhtiar dah Ustaz. Last kali. Last choice. Baru sebut nama Allah. Mana takwa? Saya tak tahu nak buat apa Ustaz. Saya baca Yasin sekarang Ustaz. Minta tolong doktor dah. Minta tolong bomo dah. Tak ada lega. Baru minta tolong pada Allah. Subhanallah. Nombor 10 Tuhan. Kenapa tak minta pada Allah dulu? Kita telah pun menghubungi Interpol untuk mengesan kanak-kanak inilah. Dan kita telah pun mengedarkan gambarnya di seluruh sempadan negara supaya budak ni tidak akan keluar negara. Kita telah mengedarkan di pondok-pondok tu, dan kita juga telah mengedarkan poster-poster ni di seluruh pusat pembeli belah. Ada kita buat minta pada Allah serentak. Seluruh televisyen stop rancangan. Seluruh radio stop siaran. Pukul 8 malam stop seluruh negara. Semua diarahkan baca Yasin dan sembahyang hajat. Setiap masjid dan surau, semua penduduk qaryah sila datang baca Yasin sembahyang hajat. Radio stop nyanyi lagu, pasang Yasin, siaran langsung daripada masjid negara. Kenapa tak buat? Ini masalah besar. Kalau tak buat tuan-tuan, menunjukkan kita hilang keyakinan pada Allah. Biar 14 juta rakyat Islam di Malaysia ni baca Yasin serentak, naik ke langit. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati pencolek, pulangkan balik budak ni. Takkan 14 juta ni Allah tak terima walau seorang. Serentak. Biar pencolek ni pergi ke supermarket, dalam supermarket dengar baca Yasin. Dia turun pergi ke kedai beli roti canai. Di TV roti canai duduk tengok orang baca Yasin. Dia masuk dalam kereta, dia buka radio, semua channel baca Yasin. Dia lalu nak balik rumah yang dia sembunyi budak, semua surau baca Yasin. Manusia ni tuan-tuan, sejahat-jahat mana pun manusia, kalau dia Islam, dengar orang baca Yasin, hati ni dudak. Tak pasal guru. Baik aku lepaskan siap-siap. Sebab ada manusia lebih takut pada surah Yasin daripada Allah. Kita perasan tak benda? Tabung surah ni hilang. Kita umum sembahyang Jumaat. Pulangkan balik. Tak pulangkan baca Yasin. Tunggu petang sampai ke tuan-tuan. Sebab dia takut buncit perut.
Inilah yang kita kena buat. Serentak. Seluruh Malaysia bersatu hati. Tak kira apa pun. Allah cuma nak tengok perpaduan di kalangan kita. Masalah kita sekarang tak bersatu. Yang ni cara ni. Yang ni cara ni. Oh tu mereka punya. Jangan campur. Tu mereka punya tu. Belah mereka punya. Ni kita cara kita punya ni. Dalam nak mencari ni pun tidak ada persatuan. Dalam yang nak mencari ni pun ada yang hantar SMS palsu lah apa. Bila Allah nak terima? Kena buat dah tuan-tuan. Sampai ada satu masanya. Sampai bila lagu nak keluar dalam radio 24 jam. Apa faedah? Kita duduk dengar radio 24 jam ni tuan-tuan. Cuba tengok betul-betul. Nak ke mana bila dengar lagu? Kita duduk tengok televisyen itu. Nak ke mana kita tengok TV? Sampai ke bila? Sampai ke mana? Takkan dalam satu-satu kes yang besar. TV, radio tak boleh hentikan. Takkan nak tunggu sultan mati baru nak pasang radio ayat Quran. TV dengan ayat Quran. Tak. Kes macam ini. Buat. Tunjukkan bahawa kami umat Islam di Malaysia. Dalam kes ini kami minta pada Allah. Ni tuan-tuan kena buat. Seluruh isytiharkan. Malam Jumaat ni. Semua baca Yasin. Seluruh negara. Serentak jam 8 malam. InsyaAllah tuan-tuan. Kalau kita boleh buat, yakin nama kita. Yakin itulah nama takwa. Ada orang yang tak yakin. Boleh dapat balik ke ustaz budak tu ustaz? Ni confirm tak ada iman. Di mana letak ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan keluarkan dia jalan. Allah akan berikan petunjuk. Allah akan mudahkan kepadanya sesuatu yang menyusahkan dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah yang kita nak. Imam Nawawi kata 4 benda nak bagi orang elok. Yang pertama, takwa. Yang kedua, sunnah Rasulullah. Ikutlah sunnah Rasulullah. Yang ketiga, nak bagi masyarakat elok, kekuatan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, nak bagi masyarakat elok, mesti ada kekuatan ekonomi. 4 benda ni ada, baru boleh jadi baik. Takwa, sunnah, kekuatan ilmu dan kekuatan ekonomi. InsyaAllah kita akan jadi hebat. Cukuplah tuan-tuan, dah pukul 9.30 lah. Ya, tuan-tuan pun nak balik awal sebab malam ni ada cerita MacGyver. Jadi InsyaAllah pagi besok saya kuliah subuh di AU4 dan jam 9 pagi besok insyaAllah kita ada khusus solat untuk orang-orang sakit. Oh, kalau saya sihat tak payah datang Ustaz. Kenalah datang. Orang sakit tak datang, dia datang. Buat apa dia di hospital? Kita lah datang untuk belajar. Macam mana nak ambil wuduk kalau terbakar. Macam mana nak tayamum kalau tangan patah. Macam mana nak wuduk kalau tangan masuk intravenous drip ataupun venous drip. Marilah belajar besok pukul 9 pagi hingga jam 12 tengah hari besok. InsyaAllah. Saya rasa sekadar itu sahaja. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim walhamdulillahi rabbil alamin.